Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Dalam Nahu, the main point of the Nahu ialah tuan-tuan mesti ingat, isim ada 7 jenis. Okey? Itu je. Isim mufrad. Ya, 7 jenis. Isim musanna, jamak muzakkar salim, muannas salim, jamak taksir, isim 5, apa lagi? Isim yang ghairu munsharif. Itu saja, 7 jenis. Bila dia bagi depan, dia pakai tanda tertentu. Ada tanda ada tanda asli, ada tanda. Itu ingat tak? Jadi atas ilmu itulah kita belajar balaghah, dan whenever kita jumpa isim, kita explain in accordingly, ya, dengan apa yang kita telah belajar. Sekarang ni maksud kita balaghah, ya, tuan-tuan mesti ingat balaghah. Ya, balaghah, ya. Sekarang ni kita pergi bab badi'. Bab badi', ya. Badi' ialah sesuatu yang indah, ya, yang manusia tak boleh buat kecuali Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita belajar ilmu badi', ya. Okey, dah. Okey. Tuan-tuan ambil perhatian, ya. Okey, saya tulis balik ni. Al-Quran, inilah gaya saya belajar di England. Iaitu saraf, nahu, balaghah dan fasahah. Balaghah, bayan, lagi? Ya? Dulu? Badi' dan ma'ani. Okey. Kita dah sentuh bayan. Dalam bayan ada tasbih. Dan tasbih tu walaupun dalam bayan, tapi dia menjadi kegunaan pada setiap aspek dalam badi', ma'ani dan juga fasahah. Mana ayat-ayat Quran yang balaghah ada mempunyai unsur-unsur menggunakan tasbih. Ya, macam saya kata Muhammadun kal bahri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti lautan fil jud. Muhammad itu musyabbah. Ya, al-bahri musyabbah bih, kita banding dengan dia. Ka alat. Fil jud adalah wajah. Syabah. Ingat. Tuan-tuan ingat 4 tu dah cukup dah tu. Besar tu. Okey. Jadi untuk bayan ini ada banyak. Satu, tasbih yang besar sekali. Yang kedua, al-majaz wal hakikah. Ingat tu je. Tak faham tak apa. Majaz dan hakikah. Yang tiga, majaz mursal. Majaz mursal ada 20 lebih, tapi kita ambil 8 saja. Ya, sebab yang 8 tu yang mewakili yang banyak tu. Dan yang ketiga, ada isti'arah. 4 isti'arah. 5 kina, ya. Kita dah pergi semua tu. Sekarang ni, kita akan pergi kepada badi'. Ya, badi'. Badi'. Ya. Minggu lepas kita dah buat belum badi'? Dah buat belum badi'? Ya, sikit ya. Allah, badi'. Okey, badi'. Badi'. Tuan-tuan bisa ingat definisi dulu. Badi' ialah pertentangan. Okey. Badi'. Yang pertama sekali badi' adalah pelik. Indah. Manusia tak boleh buat. Hanya Allah buat. Sebab tujuan ilmu balaghah ni, tujuan Quran diturunkan, jangan lupa untuk nak melawan syair. Untuk nak melawan kegiatan syair pada ketika itu, ketika Quran diturunkan tu. Ya, setiap kitab ada sebab. Macam kitab apa tu? Nabi Allah Daud ada sebab, Nabi Allah Isa ada sebab, ya, sebab cabaran-cabaran tentang sihir.
Ya, mesti ada sebab tu. Quran ni untuk nak mengatasi masalah kegiatan syair yang begitu hebat. Okey. 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 Saya nak beritahu bading ini selain daripada ianya pelik dan tidak boleh manusia buat, ia juga dinamakan al-muhsinat al-badi'iyah. Dan juga dikenali juga dengan al-muhsinat al-lafziyah. Juga. Al-muhsinat yang elok-elok. Al-badi'iyah yang pelik. Yang pelik-pelik tapi elok. Cantik. Quran lah. Ataupun al-muhsinat al-lafziyah. Kalau tuan-tuan jumpa dalam kitab-kitab balaghah, jangan takut. Dua-dua term ini diguna. Al-muhsinat al-lafziyah yang elok-elok, lafaz yang elok-elok. Baca dia, itu dia. Okey. Kita ambil dulu nombor 1. Cuan, yang last week kita buat apa last? Takut. Ya. Ayat. Okey. Dan balik ke tasbih, ya. Okey. Okey. Sekarang ni kita lihat. Kita ambil nombor 1, tuan-tuan tulis ayat pertama surah Al-Infitar ayat 13-14. Ya. Nombor 1 ya. Saya nak ajar tuan-tuan kalau boleh bagaimana cara nak baca Al-Infitar ayat 14 13. Infitar ya. Bunyinya Innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahimin. Bersama dengan saya, apa maksud inna? Ya, doktor? Al-Infitar. Ya. Ayat 13 hingga 14. Innal abrar. Apa nak abrar? Muka surat 182. Al-Infitar ayat 13-14. Al-Infitar. Ya. Idza sama'un fatarat. 182. 182 ke 183? Saya problem nak baca muka surat ni. Nombor 1 macam nombor 2. Al-Infitar. Tak apa, kalau tuan-tuan buka buku lagi lambat. Sebab makan masa at least 1 minit nak dapat. Ya, tengok ini dulu. Innal abrar, cuba terjemahkan. Inna al-abrar, orang baik-baik. Daripada bir. Lafi na'im, akan berada dalam syurga. Wa innal fujar, orang yang jahat, lafi jahim, dalam neraka jahanam. Al-Infitar ayat 13 hingga 14. Okey, ini ayat ini. Tuan-tuan dah salim belum? Kalau boleh jangan tengok buku lagi lah. Lepas ni saya beritahu muka surat. Takut nanti lambat. Sebab saya nak buat 6 ayat hari ni. 84. Buku ni problem sikit. Nombor 3 macam nombor 2. Innal abrar, dalam ayat Quran banyak ayat macam ni. Innal abrar, sesungguhnya orang yang baik-baik, lafi, akan berada di dalam syurga. Wa innal fujara, dan sesungguhnya orang jahat akan berada di dalam neraka jahanam. Tuan-tuan, kenapa al-abrar ni baris atas? Itu nahum.
Kenapa jahim baris bawah? Itulah dia. Huruf J tanda dia baris bawah. Itu nahu dah tu. Jadi kalau tuan-tuan tak belajar nahu, memang tak boleh jawab. Ya, tapi ini nahu yang tidak susah sangat sebab dia mansub. Ini majrur, kan? Okey, nahu. Kalau tak belajar nahu, tak boleh nak belajar balaghah dengan licin. Okey. Tanda al-abrar, tanda al-fujar, tanda naim, tanda jahim. Jadi al-abrar orang baik. Al-fujar orang jahat. Berlawan tak? Orang baik duduk dalam syurga, dalam neraka. Berlawan tak? Jadi ini nama dia muqabalah. Ya. Kita tulis sini tuan-tuan. Ni tuan-tuan tulis sini di bawah badai. Nama dia muqabalah. Muqabalatun ataupun al-muqabalatu. Al-muqabalah. Okey. Okey. Ya, orang derhaka. Samalah, orang jahat. Derhaka kepada Allah. Orang yang rosak akidah. Okey. Jadi tuan-tuan, kita beri makna muqabalah. Muqabalah artinya pertentangan. Ya, antara satu perkara dengan satu perkara. Pertentangan. Dia saja. Muqabalah artinya pertentangan. Okey. Pertentangan ya, antara satu perkara dengan satu perkara. Jadi tuan-tuan ingat je muqabalah. Ya. Kalau macam saya belajar dulu, banyak cerewet dia beri. Muqabalah. Muqabalah ni bertentangan. Macam kalau rumah saya duduk berdepan dengan rumah Cik Wan, saya kata rumah saya bertentangan dengan rumah Cik Wan. Rumah saya muqabil, bertentangan dengan rumah Cik Wan. Bertentangan betul. Ini betul bertentangan. Orang baik dengan orang jahat. 100% opposite. Opposite. Ya. Dan orang baik duduk dalam syurga, orang jahat dalam neraka. Pertentangan. Jadi nama dia muqabalah. Ya, muqabalah ya. Ya. Perjumpaan. Yalah bertetanglah. Macam saya kata rumah saya dia rumah Cik Wan bertetangan. Berdepan lah. Kalau duduk 5 km, saya tak kata berdepan. Cuma arah aja berdepan. Ni berdepan tak? Muqabalah berdepan. Berdepan tu maknanya 4 mata. Ya. Muqabalah sama. Okey. Ya. Kibok. Nanti kita jumpa lepas ni tibak. Ya, sebab dia dekat-dekat je. Nanti kita terang tibak muqabalah dulu. Saya ambil muqabalah dulu pasal muqabalah ni lah yang banyak dalam Quran. Muqabalah Ingat muqabalah, cuba sebut muqabalah. Bertentangan. Bertentangan dan ini adalah pertentangan dalam 2 ayat. Ataupun 2 jumlah. Nampak tak ni? Al-Abrar 1 ayat. Nombor 13, Naim 1 ayat. Berlaku dalam 2 ayat. 2 jumlah. Sudah tentulah benda tu hebat dia punya besarnya. Sebab dia dalam 2 ayat. Jadi kita kata di sini, ya, muqabalah, dia panggil muqabalah. Tak padat lah ni, muqabalah. Okey, sini Okey. Nanti kita akan pergi kepada yang lain pula. Saya buat hari ni lebih kurang 6 atau 7. Selesai kita cari dalam Quran. Ya, balik. Okey. Muqabalah. Ya, muqabalah pula 2 jumlah. 2 ayat. Iaitu innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Okey. Ni 2 ayat ni. Surah Al-Infitar
Fitar ayat 13 hingga 14. Ya, dua jumlah. Dua ayat. Dia berlaku dalam dua ayat. Tak, dua. Pasal dalam Quran ni dua ayat. Dua ayat. Ni ayat 13. Tak boleh kita nak buat satu ayat, dia memang dua ayat. Okey. Okey, boleh setakat ni boleh? Al-Fitar, surah Al-Fitar, dalam juzuk amma. Ya, dua ayat. Berlaku dalam dua ayat. Okay. Jadi bila tuan-tuan belajar balaghah nanti, tuan-tuan akan belajar dalam tu ada ayat nama dia ayat muqatta'ah. Betul tak? Dia ada bab tu. Tapi bab ni tinggi sikit lah. Kalau muqatta'ah ni, tuan-tuan baca ni, ada tak dalam ni alif lam ra? Ada tak? Ada? Muqatta'ah tu. Apa? Cuba baca alif lam ra. Ini sisipan je, alif lam ra, alif lam. Alif lam ra, alif lam ra. Cuba baca alif lam. Okey, alif ni dia kata Allah. Lam ni Ar-Rahman. Ra ni Ar-Rahim. Kita akan belajar besok. Berapa ada huruf muqatta'ah dalam Quran? Jadi bila kita baca alif lam ra, dalam tu Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Okey. InsyaAllah kita belajar. Ya? Baru lagi? Banyaklah. Jangan ke mana-mana. Bila habis balaghah kita masuk ayat muqatta'ah. Saya sebut sikit-sikit ni, saya takut nanti tutup cepat kan? Tutup sikit-sikit sebut. Jadi lepas balaghah ni tuan-tuan belajar huruf muqatta'ah saja. Ada berapa huruf muqatta'ah dalam Quran? Alif lam mim, mim sa, alif lam ra, ha mim ain sin qaf qaf. Semua ada makna. Taha Yasin. Jangan. Maknanya bila kita belajar balaghah, kita akan terasa banyak benda yang kita tak tahu. Yang ni selama ni kita belajar huruf muqatta'ah ni Allah yang tahu. Betul, Allah tahu. Tapi dalam tafsir-tafsir Al-Quran, ni Allah, ni lam Ar-Rahman, ni dan ini. Ra ni Ar-Rahim ni, ini semua nama Allah. Itu semua nama Allah kan. Allah ni dia letak dulu alif. Alif lam. Belum lagi alif lam mim sad. Sad ni apa pula? Cari mana sifat Allah yang ada sad. Okay, semua sifat Allah, semua nama Allah pada alif lam ra. Okey. Yang kedua, tuan-tuan tengok yang kedua, salin ya. Okey. Sekarang ni ulasan. Tuan-tuan tulis terjemahan dulu, Cik Wan. Terjemahan. Terjemahan, sesungguhnya orang-orang yang baik berada di syurga dan orang yang jahat berada di neraka. Lepas tulis terjemahan, tulis huraian. Jadi tuan-tuan akan buat huraian macam saya ajar ni. Huraian dia, ya, ayat di atas, ya, terdapat muqabalah. Ingat muqabalah pertentangan ya? Antara al-abrar, ayat di atas terdapat dua muqabalah. Satu antara al-abrar dan fujar. Dan yang kedua, okey. Yang kedua, antara Naim dan Jahim. Ya. Okey. Dan pertentangan ini berlaku di dalam dua jumlah. Dalam balaghah dia kata jumlah. Jumlah tu ayat berlaku dalam dua jumlah. Ya. Jadi namanya muqabalah dua jumlah. Muqabalah dua jumlah. Tuan dapat tu? Dan dengan ini ya, menjadikan ayat tersebut
menjadikan ayat tersebut lebih jelas, lebih jelas maknanya dan sedap telinga mendengar. Ya, saya terjemah daripada Arab ni. Sedap, maknanya telinga dengar sedap je. Orang yang baik, balasan dia di syurga. Orang yang jahat, balasan dia di neraka. Okey? Benda tu, ulasan dia tu. Ulasan ni kalau tuan pergi belajar Azhar pun sama. Beza ini dalam bahasa Melayu sebab saya dah terjemahkan. Yang kedua, kita ambil ayat yang kedua, iaitu pada muka yang sama, pada surah At-Taubah ayat 82. Ya. At-Taubah ayat 80. Ayat 80. 2. Ya. Bunyi dia fal yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Tengok. Bentuk dia pun sama. Ya. Okey. Ya. Ada yang saya tak sebut di sini, tuan-tuan kena faham sendiri. Ini muqabalah di bawah isim inna. Setuju? Ini muqabalah di bawah jar majrur. Dari segi nahwu. Okey? Tuan Haji Maradi, ini isim inna. Ya? Jamak taksir. Okey? Ini majrur. Isim mufrad. Okey? Naim. Itu semua kita kena kaji tu. Okey? Yang ini ayat dia bunyi fal yadhaku. Fal yadhaku. Mereka akan menangis. Fa ni fa apa? Ya, ketawa. Ketawa. Ya, mereka akan ketawa sedikit. Yadhaku qalilan. Kena betulkan Ustaz sebab dah nyanyak sekarang ni. Qalilan ni sedikit. Okey. Wal yabku. Mereka akan wal yabku. Kasira. Mereka akan menangis banyak. Ya. Tengok, yadhaku fi'il mudhari' majzum. Ya. Majzum dengan lam ni. Jadi kita kalau belajar nahwu kena tahulah lam ni lam apa? Lam amar. Lam perintah. Mereka akan menangis. Akan menangis. Ya, patutnya kalau fal yadhakuna, mereka semua sedang menangis. Tapi bila dibuang nun dia jadi lam amar, jazam. Mereka akan menangislah. Ketawa, kalau ketawa, ketawalah. Kalau menangis, menangislah. Ini mereka akan fal yadhaku qalilan. Mereka ketawa sedikit. Wal yabku, dan menangis banyak. Orang ni bagus tak ni? Orang yang banyak menangis daripada ketawa. Simbol orang yang bagus. Surahnya At-Taubah ayat 1. Jadi, tuan-tuan kena ni. Yabku, lawannya yadhaku. Menangis, lawannya ketawa. Dan sedikit, lawannya banyak. Yalah, kalau orang yang ketawa, dia relax, tak ada kerja buat, tak suka, gembira, seronok je. Yalah, kita belajar balarah ni. Nantilah dulu. Janganlah banyak tanya lagi, balarah dulu. Kita belajar balarah ni aja. Balarah ni, dia ada isti'arah, dia ada kinayah. Kalau nak kata perli, baguslah tu. Mereka ni, cuba baca ayat tu panjang-panjang. Sebab kita nak baca ayat tu daripada awal, kita nanti tak habis. Mereka banyak ketawa, mereka sikit ketawa. Orang bagus tak? Ketawa sikit, tapi menangis banyak. Simbol ni agaknya simbol orang bagus kan, sindiran kepada orang bagus kan. Tapi ini kalau nak kata sindir, isti'arah boleh kata sindir. Lepas tu, dia ni pertentangan antara ketawa dan menangis.
dan sikit dan banyak. Ada dua pertentangan. Sama mana yang pertama? Menangis dan ketawa. Yang kedua, ya, sikit dan banyak. Tapi ia berlaku dalam satu jumlah. Jadi kita kata muqabalah satu jumlah. Muqabalah satu jumlah. Iaitu surah At-Taubah ayat 82. Okey. Okey. Kalau tuan-tuan ada program yang web buat tu, buka saja ayat ni dia akan sebut muqabalah jumlataini, muqabalah jumlah. Jumlataini tu dua. Kalau jumlah saja satu. Kalau jumlataini dua sebab dia ada huruf jar, bi jumlataini. Jadi kalau kita buka Quran, kita dapat identify dia unsur balaghah, dapat tahu pula tadi dia badi', di bawah muqabalah, dapat tahu pula tadi muqabalah bi jumlataini. Hebat tak? Bukan kita kata apa maknanya, itulah di ilmu knowledge yang sangat banyak yang perlu kita tahu. Okey? Okey. Okey. Kita tengok lagi satu ayat. Surah Al-Lail ayat 5 hingga 10. Nombor 3 ya. Al-Lail ayat 5 hingga 10. Saya punya komputer dah hancur, tak nak buka. Masuk air itu segelas. Bila tengok macam kereta masuk dalam sungai, dia berbuih naik. Tu tak boleh buat apa dah. Dah 3 kali masuk air. Okey, sana. Al-Lail. Tuan-tuan kena salin. Okey, ini apa tu? Ini ulasan ya. Dah terjemah dah? Buat terjemahan dulu. Kalau tak buat nanti, tuan-tuan lupa. Buat dulu terjemahan dia, tulis terjemahan, lepas tu ulasan, saya bagi ulasan. Ulasan itu macam yang saya buat. Okey. Ya, ulasan dia. Kalau di sekolah, dia tak sampai 2, 1 je. Lagipun kalau di sekolah tak ada ayat Quran. Dia bagi ayat-ayat biasa, ayat syair banyak kan. Lepas tu bila tuan-tuan beli buku balaghah, tak ada contoh langsung Ustaz. Ayat Quran, betul. Memang tak ada contoh. Jadi kalau boleh jangan belilah buku balaghah yang pakai di sekolah. Dia tak sebut banyak ayat Quran, tak ada. Balaghah ni saja. Tuan-tuan jangan risau. Boleh baca nanti. Orang rakan-rakan tempat lain dah boleh baca dah. Nanti bila saya dah terang, saya tunjuk dekat dalam muka surat, kita baca sama-sama, boleh. Okey. Ulasan. Ayat di atas berlaku muqabalah antara fal yadhaku dan wal yabku. Ayat atas berlaku muqabalah. Muqabalah tu tuan-tuan kena fahamlah pertentangan dia. Antara fal yadhaku dan wal yabku serta qalilan dan kasira. Ya. Okey. Ia berlaku dalam satu jumlah. Oleh sebab itu, ianya muqabalah satu jumlah. Okay. Dan ini membawa kepada sedap. Saya tak tahu nak terjemah apa dalam bahasa Melayu. Dia panggil sedap telinga mendengar. Yadhaku ku wal yabku ku qalilan lan kasiran ran. Okay. Membawa kepada telinga mendengar sedap. Dan ini cabaran yang Tuhan beri kepada orang kafir dan orang kafir tak dapat nak tiru. Langsung mereka tak boleh tiru. Rima yang macam ni.
Dia nak tiru apa? Kalau dia kata faladhaku qalilan waliyabku katsiran, ini Tuhan dah buat. Dia nak buat benda. Ya, falyaamalu. Ya. Qalilan waliyastarihu katsiran. Tak betul. Yang malu tu mereka bekerja banyak dan mereka rehat sikit. Ya, tak betul. Okey. Yang ketiga, kita buka surah apa tu? Ya, surah yang ketiga, ayat ketiga, iaitu dia berbunyi ya, fa amma, tuan-tuan tulis macam saya. Fa amma, jangan tulis macam dalam Al-Quran, fa amma man a'ta. Ini 5. Wattaqa wa saddaqa bil husna. 6. Ya. Fa sa nu ya pasanu ya siruhu lil usra. Okey. 7. Salim macam ni ya. Sebaris. Wattaqa wa saddaqa bil husna. Fa sa nu yasiruhu lil usra. Wa amma man a'ta. Wa amma man a'ta. Salin begitu ya. Salin ikut saya. Kalau tak salin ikut saya, tak berapa jelas balaghah dia. Wa amma man bakhila wastaghna. Okey. Wa amma man bakhila wastaghna. Okey. Wastaghna 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Boleh cik Wan? Wastaghna ya. Kalau tak apa boleh tiru daripada komputer. Wa kadzdzaba bil husna. Ni. Wa kadzdzaba bil husna. Okey. 9. Okey. Fasanuyassiruhu lil usra. Okey, fasanuyassiruhu siruhu lil yusra. Yang atas tu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil usra. Okey. Kalau tuan-tuan faham secara balaghah, memang ayat ni betul-betul menikam kita punya dada. Kita terasa hidup kita selama ni mungkin baru tahu. Okey, cuba terjemah bersama dengan saya. Ya, ni kalau tuan-tuan tulis maka adapun sesiapa yang sering memberi. Man a'ta tu maknanya dia panggil mulazamah. Bukan sekali, mulazamah, sentiasa memberi, melazimkan. Kalau kata man a'ta tu istifham tu. Memberi makna sesiapa yang melazimi bersedekah. Orang ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Di mana kita jumpa tanda-tanda orang bertakwa tu dia bersedekah? Ya? Dalam ayat apa? Ayat Baqarah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dia adalah tanda orang tu bertakwa. Wow ni, wataf. Mana dia memberi, sering memberi dan dia ni adalah orang yang bertakwa. Wa saddaqa. Orang bertakwa ni adalah orang yang sentiasa membenarkan dengan apa yang baik dalam Quran. Al-Husna ni Al-Quran lah.
membenarkan. Kalau dia yakin benda tu benar, maka dia akan buat keyakinan itu. Apa jadi? Fa, mana fa? Ni fa ni jawab. Mana fa ni mana wajib. Wajib dapat title ni. Itu dari segi balaghahnya. Title apa? Tuan kata, akan kami mudahkan dia segala kemudahan. Dahlah mudah. Dimudahkan lagi. Dahlah mudah. Orang yang sentiasa memberi dan bertakwa ni, dahlah mudah bagi dia. Nak dapat benda mudah je. Allah kata, aku mudahkan lagi bagi dia. Okey. Wa amman, dan ada sebaliknya. Dan ada pun orang yang bakhil, wastaghna ni, istaghna ni makan sendiri. Semua kekayaan tu dia guna untuk diri dia sendiri. Ya, tak bagi pada orang lain. Dan orang ini sebenarnya dia telah mendustakan apa yang ada dalam Al-Quran. Dia tak percaya. Kalau dia percaya, dia akan memberi. Lepas tu apa jadi? Tuhan kata, maka kami akan mudahkan yang susah. Nuyassiru lil usra. Kami akan mudahkan dia setiap benda yang susah. Benda susah, menyusahkan, menyakitkan, dia akan mudah. Beza terbalik dia. Ya. Itu kalau kita tengok makna secara balaghi ya. Makna, cuba tengok perkataan a'ta, memberi, bakhila. Ya. Lepas tu wattaqa, wa kadzdzaba, al-yusra, al-usra. Ada berapa perlawanan tu? Ada 3. Ada 3 perlawanan berlaku dalam 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat. Ya, 6 jumlah. Jadi ini kita katakan muqabalah 3 jumlah. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana 3 kata sah? Muqabalah 3 jumlah. Ya. 1, 2 dan ini muqabalah 3 jumlah, iaitu surah Al-Lail ayat 5 hingga 10. Okey. Di mana muqabalahnya? Ayat 5 muqabalah dengan ayat 8. Wattaqa wa saddaqa. Wattaqa wa saddaqa bil husna. Sorry, wattaqa ni. Pasal dia 2 ni. Sorry. Ya. Ya, betul? Sorry, betul. Betul, wattaqa. Ini 5 ya. Wa saddaqa. Ini betul. A'ta wattaqa. Tengok. Ini ada maktuf, ini pun ada maktuf. Okey? A'ta, saya terasa apa yang tertinggal ni? Wa saddaqa bil husna. Ya. Kan sama tu. A'ta wattaqa man bakhila wastaghna. Sama tak? Itu bila sama tu dia ada tawazun. Tawazun macam syair. Tapi jangan kata syair. Al-Quran tak boleh kata syair. Dosa. Ini ayat Quran sebab dia nak menjawab syair. Ya, tapi bunyi dia syair. Okey. Jadi kalau tuan-tuan dah tulis terjemahan, jadi tulis pula huraian. Huraian dia adalah ayat di atas terdapat 3 muqabalah. Terdapat 3 muqabalah. Iaitu yang pertama a'ta dengan bakhila. A'ta dengan bakhila pada ayat 5 dan 8. 5 dan 8. Ya, bakhila. Kedua, saddaqa
dan kazzaba pada ayat 6 hingga 9. Dan ketiga, yusra dan usra pada ayat 7 hingga 10. Pada ayat 7 dan 10. Pada ayat 7 dan 10. Nampak tak pertentangan tu? Ya. Jadi 7 hingga 10. Ketiga, yusra dengan usra. Usra. Yusra ni senang, usra ni susah. Ayat 7 hingga 10. Dan 6 hingga 9. Yang ke-6 tu, yang ke-6 tu, sedekah. Percaya. Percaya. Dan kazabah, dusta. Okey. Atau orang yang memberi dan bertakwa adalah orang yang percaya dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan kalau dalam bahasa Inggeris, saya baca buku semalam, dia kata as a result. Kesimpulannya, orang ini mendapat balasan, segala urusan dia mudah. Okey? Dia punya cause and effect dia. Cause dan effect dia, kesan dia. Okey? Orang yang kedekut dan guna sendiri kekayaan dia, ya, dia akan membawa, dia berpunca dari sebab dia mendustakan ayat Allah. Kazzabah. Dan hasilnya, benda yang mudah, Allah Ta'ala mudahkan yang susah. Mana nak dapat susah tu senang je. Nuyassiru. Nu tu kami, yassiru, mudahkan dia, lil usra, untuk benda yang susah. Nak timpa malapetaka, mudah je. Yang ini, nak dapat kaya, mudah je. Dalam mudah, tapi Tuhan percepatkan dia punya proses tu. Itu beza dia. Ya? Okay. Ini, dengan ini, ulasan dia, dengan ini, menyedapkan telinga mendengar. Itu dia tawazun. Tawazunul uzun ni. Mana telinga kita, apa dia mentawazun, dia wazan. Mana telinga kita tak susah untuk nak, tak sakit untuk nak dengar kan. Okay. Okay. Sekarang ni kita pergi kepada, dia ada lagi 4-5. Ya, okay. Okay. Cuba tuan-tuan dengar ayat yang saya baca ni. Hadis Nabi. Terjemahkan. Tengok, cuba perhatikan. Terjemah sendiri. Berapa mukabalah dalam hadis Nabi? Tak boleh khabar. Kalau khabar nanti dia tengok muka surat. Okey, sambil terjemah, sambil tengok. Berapa mukabalah ada? Innal birra. Inna sidqa. Sesungguhnya, yahdi ilal bir. Wa innal bir yahdi ilal jannah. Faham tak? Faham tak? Wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Boleh? Panjang tu kan? Hadis Nabi. Okey. Wa innal kaziba, okey, yahdi ilal fujur. Okey. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa innar rajula la yakzibu hatta yaktuba indallahi kadzdzaba. Berapa? 3.
Seseorang itu, dia kata sesungguhnya kebenaran akan membawa kepada kebaikan. Boleh? Kebaikan akan membawa kepada syurga. Ada tak mukabalah? Ada tak mukabalah? Ya? Dia betul tak habis lagi. Tak habis lagi. Okey. Wa innar rajula la yasduqu, sesungguhnya orang lelaki itu akan berkata benar sehinggalah dia itu dianggap benar. Ada tak mukabalah? Tak ada, bagus. Okey, wa innal kaziba, baru ada. Sesungguhnya dusta itu yahdi ilal fujur, membawa kepada kejahatan. Wa innal fujur, kejahatan, yahdi ilan nar, membawa ke neraka. Wa innal rajula, sesungguhnya seseorang itu layak ziba, dia akan berbohong. Layak zibu hatta yaktuba indallahi kazaba, sehingga Allah menulis dia itu pendusta. Berapa ada semua? 3. Kan? Dengar je kan? Jadi bila kita belajar mukabalah, kita tahulah kan? Okey. Jangan risau pada tu. Kita beri kepada yang kedua iaitu as-saj'u. As-saj'u As-saj'u ni di bawah apa? Badik. Di bawah badik. Cuba sebut as-saj'u. As-saj'u ialah, ni saya bagi penerangan dulu. As-saj'u ialah kalam yang al-muqaff, kalam yang berperenggan. Apa kita kata? Berperenggan yang ada baris-baris tu. Berbait. Daripada ada bait. Ya, ada baitnya macam pantun. Kalam yang berbait tetapi bukan syair. Ya, berangkap. Kalam yang berangkap tetapi bukan syair. Okay, itu dia. Dan ia digunakan untuk mengatasi ayat-ayat syair pada zaman Al-Quran diturunkan. Ya. Dan hinggalah kini, ya. Ayat-ayat syair yang, ingat, Al-Quran diturunkan pada masa itu kekuatan syair. Okay. Ia bertujuan untuk menjadi sebagai penarik dengan bunyi yang indah, macam loceng kan? Ia untuk menjadi sebagai penarik, ya, dengan irama yang cantik yang menjadikan tarikan telinga mendengar. Itu tujuan antara as-saj'u. Okay. Kita lihat surah Al-Waqi'ah ayat 28 hingga 30. Okey. Okey, ini adalah as-saj'u, ya. Al-Waqi'ah ayat 28 hingga 30. Okey. Ya. Tuan-tuan tulis di bawah ni as-saj'a. Saj'a. Dia punya bunyi fi sidrin makhdud. Ya. Fi sidrin makhdudin. Okey. 28. Wa talhin mandudin 29.
Wa ma'in maskubin. 30. Maskubin. Tak ada. Tak nampak. Wazillin mamdud. Okey, wazillin mamdud. Ini di belakang lagi kan? Wazillin mamdud. Wazillin mamdud. Wazillin mamdud. Ada lepas tu ada tak? Wa ma'in. Okey. Wa talhin mamdud. Okey, ini adalah sajak. Ini bunyi akhir dia sama. Ini sajak. Bunyi akhir dia sama. Okey. Fi sid, tuan terjemahan tulis sendiri ya. Ajar Syah, apa makna fi sidrin? Pokok bidara. Makhdud yang berduri. Tak berduri. Wa talhin pisang. Pohon pisang talhin ni mamdud. Mamdud ni yang lebat buah Wa zillin bayangan. Mamdud. Mamdud ni daripada tinggi. Naungan dia tinggi Itu adalah terjemahan dia. Kalau tuan-tuan tak dapat terjemahan tak apa. Yang pentingnya huraian dia. Huraian ni bezanya kita dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab mudah senang je. Okey. Okey. Mamdud. Wazillin mamdud. Wa talhin mamdud fi sidrin makhdud. Sidrin pokok tamak dia. Bidara. Sidrin daun sadri, ingat tak? Orang buat mandi mayat tu kan? Bidara. Bidara. Orang buat mandi mayat tu. Daun bidara. Bau dia macam pokok bidara. Daun banyak kan? Naungan. Pokok bidara. Pokok pisang. Wazillin dan bayangan. Kita kena faham juga makna. Okey, tuan-tuan, tengok sini. Ini majrur. Okey, majrur. Dan ini tabi'. Ingat tak? Tabi' majrur. Sama juga. Tapi ini di akhir dengan huruf dal. Kalau dal belaka. Dan ini diakhiri dengan isim maf'ul. Betul tak maf'ul? Isim maf'ul. Okey. Dan dalam Quran yang sajak yang diakhiri dengan dal ini ada 286 kali. Quran. 6 kali. 286 kali. Jadi jumlah dia 4.62% daripada semua sajak dalam Quran. 4.2%. Jadi daripada 100% sajak dalam Quran yang menggunakan huruf dal 286 kali, jadi jumlah dia 4.62%. Okey, tuan-tuan mesti ingat tu, kalau kita belajar belajar kena tahu tu. Jadi kita kena carilah. Ini baru 3. Carilah mana lagi tu 283. Carilah. Kita sampai kita jumpa semua. Inilah yang ilmu-ilmu yang dipakai oleh Dr. Zakir Naik ni. Kita nak kata apa kalau dia boleh sebut ayat macam dia ni detail. Pening kepala tak kita? Pening mufti-mufti sebab dia pun tak baca sampai tahap tu. Orang belajar balaghah dalam
di India. Inilah dia dengar detailnya. Sekarang ni, balaghah dalam Quran, sajak dalam Quran, dia pakai huruf apa? Huruf apa dia pakai? Huruf apa yang banyak sekali? Ada tak? Qul huwallahu ahad, tak? Samad, itu dal. Lam yalid, walam yulad 4, walam yakul lahu kufuwan 5. 5 dia campur dengan ni. Dah tinggal lagi 280 lagi. Di mana dia? Dan kita nak tahu huruf apa yang paling banyak sekali dalam Quran yang memakai sajak. Okey? Huruf nun yang paling banyak sekali. Tin, wa zaitun, wa turi sinin, wa hadzal balil amin. Huruf sebanyak 3182 kali. Kali. Kalau peratus ni berapa? Kalau 3182 kali, kalau ini 286 pun dah 4%, maknanya lebih kurang 50% dalam Quran dia menggunakan huruf nun. Nun. Kalau Dr. Zakir naik highlight ayat ni, pening kepala tak kita? Pening. Terutama sekali orang hafal Quran. Aku tak belajar pun ni kata. Tapi kenapa? Dia sebut. Kalau lah pula dia sebut 3,000 kali tu, dia sebut. Pening tak kepala lagi kita? Jadi sekarang ni orang kagum. Dia kan itu je lah. Kerana ingatan dia tu kuat. Kerana ingatan dia tu. Kalau ilmu sama je. Ingatan tu. Dan kita nak tengok huruf yang paling sikit sekali dalam Quran. Huruf apa yang paling sikit sekali dalam Quran? Yang paling banyak sekali nun. Nanti kita jumpa. Yang paling sikit sekali ada. Okay? Kita tengok pula apa tu lagi satu. Okay? Ulasan dia ayat di atas diakhiri dengan huruf dal berbaris di bawah. Huruf dal berbaris di bawah dengan kedudukan tabi' majrur. Betul tak tabi' majrur? Tabi' majrur. Kalau tak belajar nahwu, memang tak boleh faham. Ni tabi' ni. Makhdudin tabi' kepada sidrin. Sidrin majrur. Ini tabi'. Ini tabi'. Ini tabi'. Ini maktuf. Sebab dia waw. Okay? Jadi kalau maktuf tu tabi' tak? Maktuf tabi' tak? Tabi' kan? Atau tabi' lah. Sebab tabi' ada 4. Okay? Seterusnya, diakhiri dengan dal yang berkedudukan majrur balik bawah, ya. Dan ini dan ini menyedapkan. Kita kata apa je dah? Menyedapkan ni? Melunakkan. Dalam bahasa Arab dia kata yus'idul azan. Menggembirakan, melunakkan telinga mendengar. Ringkas saja ayat dia. Kalau dalam bahasa Arab dia kata wahaza yus'idul azan. Yus'idu ni yus'idu sa'ada. Sa'id. Menggembirakan telinga mendengar. Azan telinga. Alif za alif nun. Azan ni. Okay. Azan ni. Kita tengok lagi. Ya, seterusnya kita tengok pada surah Al-Muddassir ayat 1 hingga 7. Ya. Nombor 2, Al-Muddassir ayat 1 hingga 7. Ya ayyuhal muddassir. 1. Qum fa'anzir. 2, ya. Ya. Warab fakabbir. Fakabbir. Okey. Wasiyabaka
Fatahhir. Fatahhir. Okey. Warujza fahjur. Ya. Warujza fahjur. Okey. 5. Wala tamnun. Ada tak tertinggal? Tas, tak, sir. Ya. Lepas tu wala tamnun tastaksir. Okey. Wali rabbika fasbir. Tuan-tuan jangan ikut saya. Salin ikut. Wali rabbika fasbir. Fasbir. Ini ayat 7. Okey. Salin ikut yang tuan-tuan punya Quran lah. Yang pentingnya tuan-tuan salin ayat, terjemahan boleh salin sendiri. Lepas tu ulasan. Baru kita nampak, mudahnya belajar balaghah. Tapi nak kena faham kan? Sajak. Sajak. Sajak dal. Yang kita sajak ra. Ra ni 690 kali dalam Quran. Dalam Quran ada 690 kali yang sajak ra. Okey. Kita baru 2 baru, ada 4 lagi. Ya. Pada ayat ini sajak berlaku pada huruf sajak berlaku pada akhir ayat. Pada setiap akhir ayat, mana 7 ayat tu, sajak berlaku pada setiap akhir ayat dengan huruf dal. Dan ia dengan huruf ni ra. Betul kan saya? Akhir-akhir ni nyanyuk Betul. Tak tahu, banyak. Silap tu lah. Hari tu isi minyak. Lepas tu, dah pernah minyak tu, pergi kat share tu, bayar lagi duit. Nak isi minyak. Dia kata, cik, baru isi ni. Yang itu sekali saya isi minyak RM70. Lepas tu, RM50 dah penuh kereta. Kenapa? Cik tahu tak sekarang minyak dah turun. Jadi bila saya nak minta balik duit tak boleh pasal beli dengan kad. Tak boleh, dia tak ada lagi. Lepas tu tengah-tengah nak macam mana. Lepas tu datang budak Bangla dengan motosikal. Nak isi minyak untuk nak potong rumput. Saya kata, mari. Tengok cara Allah Ta'ala nak saya belanjakan. Bagilah semua. Isi satu tu RM3 penuh lah. Dua RM2 penuh lah. Tu 2 buah motor tak habis lagi RM20. Allah banyak terima kasih. Banyak terima kasih, cik. Banyak terima kasih, cik. Tak, lain kali jangan bubur dia. Dan dia, betul, dia tanya berapa ringgit nak. Kalau di stesen biasa, saya masuk kad debit tu saya masuk. Lepas tu, dia akan stop bila benar. Tapi kalau beli dekat kaunter, dia tanya berapa nak? RM70. Patutlah. Sebab apa? Jangan tanya banyak. Sebab apa? Allah Ta'ala nak suruh saya memberi. Kalau saya tak kena tu, adakah saya nak panggil Bangla tu isi minyak? Impossible kan? Takkan nak buang gitu je. Letak situ, token minyak untung. Datang 4 orang isi minyak. Okey. Sajak. Kita cari satu lagi. Kalau kita jumpa banyakkan huruf ra, dal banyak kan? Okey. Okey. Kita tengok ni, Tuhan bagi ni. Surah Al-Qalam ayat 1.
Surah Al-Qalam ayat 1. Ya, nombor 3 ya. Al-Qalam ayat 1. Cuba buka Dr. Mak surah Al-Qalam ayat 1. Al-Qalam ayat 1 hingga Nun wal qalami wama yasturun. Lagi? Dua je? Yasturun. Nun. Yasturun. Okey. Okey. Ini ulasan belum bagi kan? Ulasan belum bagi. Pendek, okey. Tak apa. Nun wal qalami wama yasturun. Jadi tuan-tuan, sajak dia berlaku dua saja. Antara ayat pertama dan ayat kedua. Tapi dia ayat kedua dia mengikari huruf muqata'ah. Nun wal qalami wama yasturun. Jadi nun, kita akan belajar apa dia nun. Adakah nun ni dia mengambil dari Ar-Rahman? Nun. Sebab nun ini sifat Allah. Adakah dia ambil dari Ar-Rahman? Nun. Cuba kita cari. Sebelum nun tu apa benda? Apa dia huruf muqatta'ah sebelum nun? Mim. Mim nun. Mim tu Ar-Rahman. Sebelum mim? Bukalah Quran. Pengkaji Quran, dia akan kaji ke situ. Ni kalau Dr. Zakir naik bercakap ni, orang semua tak tahu sebab orang kaji di lapangan yang orang, dia kaji di lapangan yang orang tak kaji. Jadi bila dia cakap, terkejutlah orang. Adakah orang kaji ni 50% apa tu dal sajak? Sajak pun tak tahu. Sajak pun orang tak tahu. Tidak ramai orang tahu sajak. Apatah lagi 50% sajak Nun. Jadi nun ini 3182 kali dijadikan sajak dalam Al-Quran. Puan ni, berapa kali puan ni nun, huruf nun? Berapa kali? Tengok, ada pakar kita. Nun ada 17,000. Oh, 17,000. Nun 17,000 dalam Quran disebut, berulang-ulang. Tetapi 3,100 di antara 17,000 tu dijadikan sajak. Ya? Nun 17,000 kali disebut secara ulang-ulang dalam Quran. Tetapi dijadikan sajak 3,182, iaitu 50%. Yang sebut di tengah, di awal. 17,000 kali nun disebut berulang-ulang dalam Quran sebanyak 17,000 kali. Ya. Ni Quran. Betul lah. Betul lah tu. Berulang tu. Nun dalam huruf hijaiyah satu saja. Alif ba ta sa jim ha kha kan. Nun satu saja, tapi dia sebut berulang kali. Dalam Quran sebanyak 17,000 kali lebih. Tapi nun yang dijadikan sajak hanya 3,182 sebanyak 50%. Separuh daripada sajak-sajak dalam Quran tu oleh huruf nun. Jadi nun ini adalah nama Allah daripada perkataan Ar-Rahman. Ya? Nun. Ada lagi nama Allah, Ra. Ada lagi nama Allah, Mim. Ada lagi nama Ha. Okey. Ingat tu? Okay. Jadi kita kata pada ayat ini sajak berlaku pada ayat ini, sajak berlaku pada nun huruf muqatta'ah pada ayat pertama dan ayat kedua, ya, ayat kedua, pada ayat kedua, dan kedua-duanya
adalah berbaris mati. Kedua-duanya berbaris mati. Nun, mati kan? Nun tu jangan baca nun saja. Nun, wa nun. Nun. Ha. Dengan mat asli ke mat apa? Nun. Mat asli. Orang belajar tajwid. Wa ma yasturun. Mat apa? Yasturun tu. Arid disukun. Jadi tajwid semua ada. Yasturun. Marfu' bid dhammi. Marfu' bin nun. Okey? Li'anhu minal af'al khamsah. Kalau kita baca macam tu, memanglah ilmu lah tu. Okey. Okey, Nurin. Nun ya. Nun. Ya, ya. Cuba baca, doktor. Ayat nun. Wal qalami wa ma yasturun. Baca daripada awal nun. Wal qalami ya. Wa ma yasturun, lepas tu? Samalah. Masuk saja. Nun. Dia mati kan? Tapi dia tak tulis sinilah. Mana kita boleh tulis lah. Kalau nun, kadang sampai 7 ayat. Nun. Nun. Tapi di sini dia tak sebut. Doktor berapa ayat? Cuma dia sebut. Kalau 2 berulang 2, mana sajak lah. Kalau 1 tak cukup. Ya. Muqatta'ah. Ya. Ya. Tapi dia kena baca sajak. Kena baca sajak. Kalau orang baca pun jarang dia baca hidup kan lah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Dia boleh baca wasal kalau dia nak baca. Tapi bila baca wasal tak ada sajak lah. Hilang sajak. Hilang keindahan dia. Di situlah maksudnya orang-orang fasahah ni, dia kata ini awak tak fasahah pasal awak tak tahu ini adalah sajak. Ramai orang salah makna dalam fasahah. Dalam fasahah, nun ni nama dia badai, sajak. Tapi bila dia baca, dia akan jadi fasahah. Tak fasih lah, tak masalah. Tempat yang sepatutnya awak tunjuk sajak, awak tak baca, tak berhenti. Kalau pantun, kita baca wasal macam ni, boleh tak? Wasal lah, tak nanti lah. Itu cerita dia. Okey? Ujung sama. Itu Melayu nama sajak kan? Arab nama sajak. Mungkin juga dia ikut dari situ. Tidak. Fasahah ni, bila everything kita respect, maka berlaku fasahah. Maknanya macam bila di sini, in order. In order, barulah kita katakan fasahah. Orang ni bercakap fasih. Sebab dia tahu tepat mana sajak, tepat mana muqabalah, tepat mana. Jadi tuan-tuan faham sekarang ni. Tadi dengan sebab doktor dia tanya, faham apa itu fasahah. Fasahah ni maknanya everything include. Dia tahu mana tepat yang dia muqabalah, dia jaga muqabalah dia. Bukan tajwid ni. Tajwid mat. Tajwid berkaitan dengan nun mati, mim mati, dengan alif boya, dengan apa tu saya, dengan huruf hijaiyah kan. Ini berkaitan dengan kesastraan bunyi bahasa. Kalau tepat yang sajak dia berhenti, maka dia fasahah lah. Begitulah lebih kurangnya. Tapi kita akan belajar fasahah tu, apa maksud fasahah tu. Bila kita sudah habis belajar tentang badai. Okey? Dan juga ma'ani. Okey? Jadi kepentingan sajak ini salin sikit ya, rumusan. Kepentingan sajak dalam ilmu balaghah ialah membawa ni alunan bahasa dan irama yang menarik perhatian
pendengar. Ya, sesuai dengan kehendak dan keperluan manusia. Ya. Itu. Baik manusia zaman jahiliah hinggalah manusia zaman sekarang. Jadi kenapa masih lagi ada orang yang tak minat baca Quran? Sebabnya mereka tidak faham. Mereka tidak faham. Cuba kalau kita baca Quran ini saja. Sekarang ni kita baca Quran, tajwid pun tidak semua orang tahu. Dia langgar habis kan. Tapi kalau tahu pula ini saja, ini muqabalah, dah tentulah orang ni pengkaji. Kan? Tahulah ini 50 kali sebut dalam Quran, ini 300 kali dalam Quran sebagainya. Jadi tuan-tuan nak tengok kekerapan dia sebut, tengok muka surat 301. Buku Balaghah. Yang ada jadual ni. Ada jadual ni. 300 ke 200? 300. 201. Lepas pada sajak tu. Betul. Lepas. Nanti yang ada sajak saja. Muqabalah dia tak sebut banyak kali. Kekerapan dia. Lepas tu bila tuan-tuan belajar balaghah kesibukan kita belajar balaghah ni, kita lupa nahwu dah. Tapi nahwu dah jadi sikit dah. Dah jadi? Takkan ada balaghah. Yalah. Tapi maksud saya, bila kita dah belajar balaghah, dah mula masuk balaghah, dia nahwu dia ikut sekali je. Macam ni tuan-tuan. Macam tadi ya. Ya ni dah. Ni ayu munada. Mudhafun ilaih. Al-mudassiru ni apa dia? Tak tahu, bukalah kita ijau. Jadi kita dah tahu guna. Tak tahu tak apa, buka Quran tahu guna. Al-mudassiru ni, ya ayyuhal mudassiru kan, bagi depan ada 8 sebab saja. Sebab ke berapa bagi depan ni? Maksud saya begitu. Sebab ke berapa? Jadi tuan-tuan tahulah. Okey. Nanti kita rehat dulu sebelum kita pergi tajuk lain. Nanti bila kita dah mahir, tuan-tuan, kita dah mahir ni, barulah tuan-tuan bawa kitab besok bawa kitab Tafsir Ibn Katsir balik. Kita baca alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Yuqimun tu dah jadi balaghah. Okey? Fi qulubihim maradun. Maradun tu dah ada balaghah. Isti'arah. Ya, bima kanu yaksibun, balaghah. Jadi tuan-tuan lupa nahwu besok. Itu yang sayang tu, lupa nahwu besok. Ya. Tabik. Tabik bagi depan. Munada tak? Munada mansub. Tu saya kata mudassiru ni, kalau dia bagi depan, dia jadi apa? Kena buka kitab hijau. Dia tak lari dari 8 sebab. Bagi depan. Ayu. Ya ayyuhal mudassiru. Kemungkinan dia jadi badal. Ataupun dia jadi tabik. Tabik isi bagi depan kepada ayu. Tabik ada 4. Satu, tabik ataf, badal. Badal, mausuf, ayu. Betul badal. Kena buka lah kitab hijau. Wah, kitab hijau pun satu orang tak bawa sana ni. Tak ada. Dengan doktor. Doktor ada. Bukan. Boleh buka ni. Buka Al-Mudassiru. Tapi bila saya kata jangan bawa, bawa dah juga seorang-seorang. Ni langsung tak bawa. Doktor buka ayat-ayat Al-Mudassir. Ya. Surah apa? Mudassir? 54. Sekarang kita pergi kepada yang ketiga, Al-Jinas. Ya. Jangan tuan-tuan jangan confuse dengan As-Saj'u Al-Jinas. Serupa tak sama? Al-Jinas ni dia berada di dalam badik lah. Allah Ta'ala bawa unsur-unsur jinas banyak dalam Quran.
Sebab dengan jinas ini, lebih memberi kefahaman kepada orang-orang yang susah nak faham lah. Ya, jinas ya. Mudah faham. Jinas ini maksudnya, dua makna, ejaannya sama, tapi makna lain. Saya beri mudah saja. Tuan-tuan, dua perkataan yang sama ejaan dia, tapi makna dia lain. Dia boleh berlaku dalam satu ayat, dua ayat, ataupun tiga ayat ke atas. Jinas ni dua perkataan yang sama, tetapi maksud dia berlainan. Sebagai contoh, Sallaitu, mana Sallaitu? Maksud perkataan dia ejaan sama, tapi maksud dia berlainan. Serupa tapi tak sama. Macam saya kata Sallaitu, apa mana Sallaitu? Saya sembahyang al-maghriba fi biladil maghribi. Di negara Maghrib. Sama tak? Saya sembahyang maghrib di negara Maghrib. Itu yang paling mudah sekali nak faham. Suka. Saya sembahyang maghrib di Morocco, Maghribi. Definisi jinas ialah dua lafaz yang sama pada pertuturan dan tulisan, dua lafaz yang sama pada pertuturan dan juga tulisan, tetapi berbeza pada makna. Berbeza pada makna. Ya, dua lafaz yang sama pada sebutan dan juga pada percakapan, tetapi berbeza dari segi makna. So, kita bawa ayat Quran ya, yang berkaitan dengan al-jinas. Nanti nak kena cari pula berapa kali jinas dalam Quran. Kau ni kena cari. Jinas dalam Quran berapa tempat ada. Yang dua perkataan yang sama pada sebutan dan ejaan, tetapi makna dia berlainan. Kena cari. Jadi sekarang ni kita sudah ada sumber mencari. Kita tahu nak cari apa sekarang ni kan. Okey. Tuan-tuan jangan mudah nak bertanya dalam kelas-kelas yang dalam ramai orang ni, takut nanti aib. Okey. Orang sedang mengajar tafsir, kita tanya ustaz, dalam ayat ni ada tak jinas? Jangan. Sebab jinas ni bidang kritikal. Jangan, kecuali tuan-tuan tanya orang yang faham. Ada tak jinas lain ustaz? Ya, jinas apa dia? Saya tak pernah dengar jinas. Jangan. Ahli tafsir jangan sebut dia tak pernah dengar jinas. Sebab setiap ahli tafsir mesti tahu ilmu balaghah walaupun sedikit. Kan? Jadi macam tasbih tu, memang kena tahulah kita belajar balaghah. Nak tafsir Quran kena tahulah. Yang realnya musyabbah, yang tak real musyabbah bih. Kan? Yang realnya musyabbah, yang tak realnya musyabbah bih. Mesti ingat ni. Tuan-tuan buka muka surat apa tu? Yang paling mudah sekali apa tu kita kata ayat tadi, iaitu Sallaitul maghriba fi biladil maghribi. Ini bukan ayat Quran ya. Ya, ini jinas. Ini bukan ayat Quran. Kita buat contoh ya. Sallaitu, saya semayang. Al-maghriba, waktu maghrib. Maghriba. Bila di negara Al-Maghribi. Di negara barat. Saya semayang maghrib di negara barat. Okay. Saya sembahyang maghrib di negara barat. Okey, cara nak mengulas dia. Tuan-tuan tulis terjemahan dia. Saya mengerjakan solat maghrib di negara barat. Maghribi. Kalau tuan-tuan nak tulis di negara Maghribi, kena tulis fi biladil maghribi. Tambah ya. Ya. Kalau di negara barat ni, di negara orang putih.
Okey. Kalau di negara Maghribi, fi biladil Maghribi. Tulis ya. Ya? Tambah ya. Ya memberi makna negara barat. Maghribi. Morocco, Malaysia. Mana di? Mana? Bila tu fi biladi negara di negeri. Al-Maghribi barat. Kalau doktor nak tulis di negara Maghribi, fi biladil Maghribi. Letak ya di belakang. Macam Malaysia. Ya? Malaysia, fi Malaysia. Negara barat Maghribi. Okey. Okey. Pada dalam huraian ayat ini terjemah sendiri ya. Terjemah sendiri. Terjemahan dia, saya telah mengerjakan sembahyang maghrib di negara Maghrib. Kena terjemah dengan, tak boleh kita terjemah dengan barat lah. Kena terjemah maghrib lah. Kalau maghrib dengan barat dah tak sama. Maghrib dengan maghrib lah. Di negeri Maghrib. Kan? Kalau Morocco kena sebut Maghribi. Morocco. Kalau Maghribi ni merujuk kepada England barat. Okey? Okay. Dalam ayat ini terdapat dua perkataan Maghrib. Terdapat dua perkataan Maghrib yang sama ejaannya tetapi maksudnya berbeza. Yang pertama memberi makna waktu sembahyang, dan yang kedua memberi makna tempat sembahyang. Ya, iaitu di negara Maghribi, di negara Maghrib barat ya. Okey. Kita ambil satu dari ayat Al-Quran. Ini surah Ar-Rum ayat 55. Tuan-tuan salin ya. Nombor 2 ni surah Rum ayat 55. Wa yauma taqumu. Okey, tuan-tuan salin ya. Wa yauma taqumu. Okey, wa yauma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'atin kadzalika kanu yufakun. Yauma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna. Ya. Ma labisu ghaira sa'atin. Ma labisu ghairu sa'atin. Ma labisu ghairu sa'atin. Kazalika kanu yufakun. Kazalika kanu yufakun. Okay? Apa dia maksud dia? Apa dia maksud dia, Haji Aisyah? Boleh baca terjemahan? Okay? Pada satu hari, ya, taqumus sa'atu. Ya. Okey. Jadi di sini tuan-tuan ada dua perkataan sa'ah. Satu as-sa'atu ni, yang kedua sa'atin. Bunyi sama tapi makna lain. Okay. As-sa'atu yang pertama makna dia hari kiamat. Ya, hari kiamat, makna kiamat. Satu hari berlakulah hari kiamat di mana orang-orang jahat ya. Okey. Ma labisu ghairu sa'atin, tidak tinggal satu saat. Sa'atin yang kedua tu bukan bermakna hari kiamat lagi,
tetapi memberi makna masa. Masa. 1 saat, ya, 30 saat, 1 minit. Maknanya 1 masa, 1 detik, saat. Yang pertama tu hari kiamat. Yang kedua tu memberi makna saat, jam. 1 saat itu 1 detik saja. 30 saat, 1 minit. 60 minit. 60 saat, 1 minit. Jadi saat itu yang dikatakan masa. Tapi saat yang di atas tu hari kiamat. Tuan-tuan, nanti balik ada masa buka terjemahan dia. Saya buat ulasan sekarang ni. Okay. Buat terjemahan sendiri. Betul-betul buat ulasan. Okay. Di dalam ayat di atas, ya, ada terdapat 2 perkataan yang sama, iaitu as-sa'atu dengan sa'atin. As-sa'atu dia tunduk macam ni, ya. Bila kita nak tulis jinas, kita macam ni. As-sa'atu sa'atin. Buat spang sikit. Ini perkataan yang sama. Ambil perkataan ni, taruh sini, sini taruh sini. Ni, as-sa'atu dan sa'atin. Ya. Kita dapati kedua-duanya sama ejaan, tetapi berlainan pada makna. Dua-duanya sama ejaan, tetapi berlainan pada makna. Dengan itu, ia dikatakan jinas. Dengan itu, ia dikatakan jinas. Jinas ni dekat-dekat, ya. Dikatakan jinas. Ia dikatakan dekat-dekat. Hampir bunyi sama, tapi makna lain. Macam ikan bakar lah. Ikan bakar. Ada tu jinas, bunyi hampir sama. Tapi makna dia makna dia tak sama. Ada juga, dia bunyi hampir sama. Ya? Okay. Bunyi hampir sama. Bunyi hampir sama, tapi makna pun tak sama. Ya. Macam satu orang tu lah. Ada kita jumpa nanti. Dia jinas juga. Ada seorang tu, dia praktis nak jadi juruhebah. Lepas tu praktis lah. Ayat pertama, apa khabar? Apa khabar Cik Bakar? Apa khabar Cik Bakar? Apa khabar Cik Bakar? Jadi bila siapa praktis tu, dia akan bunyi, Cik khabar Cik Bakar. Cik khabar. Cik khabar Cik Bakar. Sama tak? Khabar bakar kan? Kan? Praktis dan last tu, memang, Cik khabar Cik Bakar. Jadi tak adil lah, silap. Jadi dia punya fasaha tak betul sebab makna dia salah. Kita jumpa dalam jinas nanti. Bunyi sama dekat-dekat je. Tapi makna lain. Yang ni betul-betul 100% sama. Tapi makna lain. Ingat bakar. Okey. Okey. As-sa'ah yang pertama memberi makna hari kiamat. As-sa'ah yang pertama, as-sa'ah yang pertama memberi makna hari kiamat. Dan yang dikenaki dengan sa'ah yang kedua memberi makna masa. Ya, 1 saat. Ya, di mana satu hari dibagi kepada, tuan-tuan kena buat ulasan ni. Satu hari ada 24 jam. Okey. Dan 1 jam ada 60 minit. 1 jam 60 minit. Ya. Dan 1 minit 60 saat. Jadi itulah maknanya saat yang kita maksudkan. Okay. Ikut dalam buku. Okey. 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 Jadi, tuan-tuan, ya. Jadi
sebagai kesimpulan, okey. Sa'ah di sini, saat yang kedua tu, bermaksud saat yang dalam ayat ni. Maksud dia bukan 30 saat, bukan 1 saat. Maksud dia jarak antara mati dan bangkit semula, jarak antara kematian seseorang dan dibangkit semula ialah tidak sampai 1 saat. Lama tak? Maksud dia, maknanya bila kita mati, nak bangkit semula tu, jarak dia, Tuhan kata tak sampai 1 saat. Itulah maksudnya saat yang dimaksudkan. Insaf tak kata? Bila belajar balaghah. Dulu dia kata, jarak antara hidup dan mati tu lebih cepat daripada kita menunggu subuh. Subuh hari ni dengan subuh esok. Lama 12 jam kan? Tapi yang paling cepat sekali, kita menunggu mati. Kejap je. Kadang-kadang itu Tuhan kiaskan antara hidup dan mati itu begitu cepat. Okay. Iyalah, betul lah. Itu balaghah dah tu. Maksudnya bukan kiamat, seksa Allah. Yang berlaku pada hari kiamat tu dah kita dapat dah, sebaik-baik saja kita masuk kubur. Kan saya khabar dulu, ya. Dalam kubur tu ada lubang besar. Lubang tu hanya nampak oleh orang yang dah masuk kubur je. Kita tak boleh nampak. Jadi bila ke bumi je, nampak lubang. Lubang tu dia kata, tengok api menyala-nyala. Ini bukan untuk kau. Untuk orang yang baik-baik lah kan. Ini untuk kau sana. Kalau yang lubang menyala tu untuk orang alam mujrimun tu, ini kau punya. Masuklah. Tapi yang lubang satu lagi, Tuhan kata, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah pada lubang ni. Kerana ini lubang kau. Ini bukan lubang kau. Hai, takut kan? Jannah dia. Okay, alhamdulillah. Okay. 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 Kita lihat perkataan Asy-Syu'ara. Ayat Asy-Syu'ara, ayat 79 hingga 80. Ya. Okay. Nombor 3 ya. Ingat, apa dia maksud jinas? Sama ya. Rehat dulu lah, nak minum sekali lagi. Sambil kita tu. Supaya nak suruh tonton lapang sikit. Ya. Belum lagi. Ayat rehat. Rehat dulu. Ada lagi supaya kita asing sikit dengan yang baru ni. Sekarang kita dah belajar mukabalah. Okey. Mukabalah bertentangan. Kita belajar sajak. Sajak huruf sama akhir. Kita belajar jinas. Jinas, dua perkataan yang sama sebutan dan tulisan tetapi lain. Okey. Okay. Ya, betul. Besok kita akan belajar dalam bab Al-Ma'ani. Al-Ma'ani ada pula dia punya banik. Sekarang ni Ma'ani dia berasingan doktor. Ma'ani dia duduk di bawah banik. Sebab dia interrelated. Semua ada tasbih. Tasbih tu duduk dalam bayan. Tapi tasbih ada semua. Dia cover banyak ada dalam tu tasbih. Okey. Okay, tuan-tuan. Kalau macam ni, macam jinas ni, sama kan? Ejaan sama ni, dua-dua sama ni, makna lain, dia panggil jinas tam. Sempurna. Ya, dia panggil jinas tam. Dalam nota yang Tuan Najah Syah bagi tu, ada sebut. Tapi
tuan-tuan boleh guna sebagai panduan. Tapi dalam ini lebih detail, pasal itu dia sukatan pelajaran. Okey. Jinas tam. Bunyi jelas. Sebutan dia sama, tapi makna dia macam ikan bakar tadi, jinas tam. Sempurna. Okey. Kalau kita lihat pada ayat yang kedua, surah As-Saffat, ayat 72 dan 73. Apa ni? Dalam buku jadual ni ada tak dia beri ayat Quran? Jinas. Tak ada? Oh, ayat biasa kataan dia. Sebab tu masalah kita nak faham jinas. Susah nak cari dalam buku bahasa Melayu yang ditulis. Sebab dia tak ada tulis ayat Quran. Dia tulis ayat biasa je. Tapi kita boleh guna sebagai panduan. Okay. As-Saffat ayat 72-73 ya. Tuan-tuan salin ya. Salin ayat dia. As-Saffat ayat 72-73. Ya, Cik Wan. Ayat 72 dan 73. Ayat As-Saffat. Ya, betul tak As-Saffat? Walaqad arsalna fihim munzirin. Wa laqad arsalna fihim munzirina. Sesungguhnya kami telah menghantarkan kepada mereka munzirin. Apa nama munzirin? Orang yang memberi amaran, peringatan, ya, kesedaran. Munzirin. Ini ayat 72. Ya? Ayat 72 ya. Walaqad arsalna fihim munzirin. Surah As-Saffat ayat 72, 73. Ada dua ayat. Ya, Doktor? Ada. Nombor surah. Surah 77. 72. Contoh ketiga. Tapi yang pertama tu kita itu bukan ayat Quran. Ini contoh ketiga. Okey, ini contoh ketiga. Terima kasih Pak Nora. Okey, kataan munzirin. Ya. Fanzur kaifa kana akibatul munzarin. Sama tak munzirin? Fanzur kaifa kana akibatul munzarin. Munzarin ni orang-orang yang diberi peringatan. Al-munziri isim fa'il, pemberi ingatan. Munzarin orang yang diberi ingatan. Di sini sama tak? Bunyi hampir sama. Hampir sama. Ya, tapi makna pun tak sama. Bunyi hampir sama. Seorang tu pemberi, seorang tu penerima. Pemberi ingatan, penerima ingatan. Jadi ini dikatakan jinas. Ya, jinas. Ya. Ini jinas. Dan ini namakan jinas naqis. Mana jinas yang tidak sempurna. Ataupun ghairu tam. Okey, tuan-tuan dan puan, ingat jinas ada dua. Satu jinas tam dan satu jinas ghairu tam. Nak pakai tam ke nakis? Ghairu tam. Dalam kurungan nakis. Nakis yang mana? Tak cukup nak jinas. Tapi bunyi sama. Hampir sama. Munzirin. Munzirin. Munzirin.
pemberi ingatan. Munzarin jadi mangsa. Okey? Isim fa'il dengan isim maf'ul. Tuan dah tengoklah keindahan ni. Ini baru luaran. Belum masuk lagi dalam lagi. Bila dalam lagi, yang asyik. Bila dah boleh baca buku balarah, tuan-tuan asyik. Mana Syah Ada cucu? Dah cucu belum? Mana cucu? Saya tanya, ada kan? Berapa? Tak kacau cucu? Oh, nenek dah bagi warning. Puan Nora ada 3. 4 dah. Dr. Mat ada apa? 2. Alhamdulillah. Tuan-tuan, bukan saya tanya apa. Kalau boleh, ajar cucu tu awal-awal. Jinas. Ya, bila ulik. Balarah, oh balarah. Dalam balarah ada bayan. Bayan pula ada badai. Badai pula ada ma'ani. Bayan, oh bayan. Tak apalah. Itu daripada duduk Baba Black Sheep tu kan. Ini animal tu baiklah. Bayan. Ya. Lepas tu, Baba Black Sheep faham ya? Tak, biarlah dia faham yang ni. Ganti. Suruhlah tu faham. Ini duk bagi benda-benda yang tak tahu hala kan. Nenek je faham. Pergi tanya. Bila dia besar, inilah nasyid atuk aku ajar aku. Tengok tak? Apa tu penggubah lagu siapa tu yang hebat terkenal tu. Masa dia baby lagi, atuk dia duk ulik dengan lagu-lagu nasyid tu. Yang akhirnya dia jadi penggubah lagu terkenal. Mozart. Pernah dengar tak Mozart? Dia dapat trace masa dia baby pula. Masa dia bayi tu, dia seolah-olah macam mendengar ulik. Maknanya tuan-tuan dan puan, zaman kecil kita ni ditentukan oleh zaman dewasa kita, ditentukan oleh zaman kecil. Kalau zaman kecil kita diberi di apa tu dengan lagu-lagu yang baik, lembut-lembut, ayat-ayat yang baik kan, maka dia jadi baik. Okey. Itu nama dia jinas yang ghairu tam. Okey. Jinas yang ghairu tam ni makna dia dua lafaz yang sama pada tulisan dan percakapan. Dua lafaz yang sama, cuba perhatikan Puan Aisyah. Dua lafaz yang sama pada tulisan dan pertuturan. Okey. Tetapi dua-duanya berselisih pada makna. Munzarin, tulisan sama kan? Baris pun lebih kurang sama, tetapi makna dia berlainan. Yang itu yang pemberi nasihat. Yang ini penerima nasihat. Beza dia. Okey. Okay. Jadi Munzirin. Ya, okey. Jadi tuan-tuan puan, bolehkah kita bagi sikit lagi? Pelik sikit, ya. Jinas yang tam ini ada 2. Jinas ghairu tam. Jinas yang tak sempurna ni ada 2. Satu dia kata pada baris dan pada titik. Ni. Bu, boleh bu? Ada 2. Yang tidak sempurna ni. Tidak sempurna pada tashkil. Tashkil ni baris. Tashkil. Ataupun dob. Dob ni titik. Bukan dob biawak tu. Dob. Ya, ni tengok ni. Munzirin. Baris sama tak? Munzarin sama tak baris? Tak sama. Okey.
munzi, munza. Ini za, ini zi. Tak sama kan? Itu dikatakan tidak sempurna. Okay. Okay. Titik. Ini titik tak ada sini. Ayat lain. Ayat lain. Titik sama je. Tapi sebutan lain. Tapi di sini bukan titik, Pak ni. Baris. Ad-dab ni maknanya baris. Berlainan dengan baris kan? Ini mun zi, ini mun za. Ini mun zi, ini mun za. Itu dab. Berbeza. Sebutan sama. Tapi dab dia. Dab dengan taski itu samalah. Taski itu baris, dab itu baris juga. Okay? Okay. Kita lihat ayat kedua untuk menyatakan jenis yang ni. Yang apa tu satu lagi ya? Yang ini yang tadi yang tam tadi. Ya tam ni yang mana? Ni. Yang tam ya. Ya tam tadi yang tadi lah. Ya tam tadi yang kita kata atas tadi yang mulut dia. Okey. Lain mana tu? So. Okey. Tengok surah kita tengok surah Al-Qiyamah ayat 29-30. Ini lepas ni habislah ya. Yang keempat ni tuan-tuan. Surah Al-Qiyamah dah lebih dah ni. Al-Qiyamah sebab saya takut minggu depan takut kita tak cukup masa pula. Kita lebih sikit apa. Nak habislah. Surah Al-Qiyamah ayat 29-30. Okey. 30 Okey. Ayat dia wal taffatis saqu bisaq. Taffatis saq bisaq. Apa dia? Ada Aisyah. Saling bertaut. Ila rabbika yawma iznil masak. Okey. Saling bertaut. Asak bis al-masak. Okey, terjemah semula. Baca dalam bawah. Okey. Ya, giring. Mengairi. Digiring mana diusir lah. Diusir. Okey. Asak, bisak, betih dengan betih kan. Lepas tu kepada Tuhan kau pada ketika itu al-masak mana diusir. Jadi di sini okey dah salin betul ayat. Okey. Yang mana kita tengok jinas? Okey. Ya, jinas di sini berlaku antara asak yang pertama tu dengan al-masak. Okey. Okey. Tuan-tuan salin ayat dulu, terjemahan kemudian. Okey, salin ayat dulu. Wal taffatis saq bisaq ila rabbika yauma iznil masaq. Okey. As-saq dengan al-masak. Okey.
lain ejaan. Okey. Dah saling ayat? Okey, saya beri huraian ya. Okey. Okey. Jinas ini berlaku di antara as-saq yang pertama tu dengan al-masaq yang kedua. Akhir sekali ya. Berlaku antara as-saq yang pertama dengan al-masaq yang kedua. Okey. Okey. Bunyi hampir sama. Okey, tapi makna dia berlainan. Bunyi hampir sama, bunyi sama. Okey, berlaku antara as-saq dan al-masaq. Okey. Okey. As-saq yang pertama memberi makna betis. Betul? As-saq, tuan-tuan balik nanti renunglah. As-saq yang pertama memberi makna betis. Dan al-masaq yang akhir tu memberi makna tempat kembali, iaitu hari kiamat. Al-masaq makna tempat kembali, hari kiamat. Ya. Ini salin, ini dinamakan jinas bilangan huruf. Yang tadi jinas tadi ada jinas nakis, ada jinas ghairu nakis. Ya, ada jinas tam, ada jinas ghairu tam. Ghairu tam ada yang pertama tashkil. Okey, boleh? Yang kedua adadul huruf, bilangan huruf. Jadi apa maksud bilangan huruf? Dalam jinas yang saya baca tadi, dia tambah mim. Tu Haji Amin dia tambah mim. Daripada as-saq jadi al-masaq. Ni as-saq, al-masaq bunyi sama. Tapi ini tak ada mim. Ini ada mim. Bunyi sama jinas. Tapi bilangan huruf tak sama. Jadi ini nama dia jinas ghairu tam yang kedua. Iaitu dia punya nama dia adadul huruf. Yang satu ada mim, yang satu tak ada mim. Bunyi sama, makna lain. Okey? Jadi tuan tengok ya. Sajak ni dia tak ada apa-apa kecuali sajak pada huruf lah. Huruf nun yang paling banyak, 50%. Huruf ha paling sikit, 1%, tak sampai 1% huruf ha. Nanti kita cari mana dia sajak huruf ha. Huruf nun banyak, nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi tuan-tuan, kita berhenti sekarang ya. Tuan-tuan janganlah fikir nak dapat semua. Mana kita dedah saja. Kita expose dengan term-term ni. Ada jinas ghairu tam. Tak ingat tak apa. Jadi kita akan ulang sampai tuan-tuan dapat. Ya? Kalau kita dapat cari 10% pun tak apa, Pak Nik. Jinas yang pakai huruf nun tu. Sajak huruf nun tu. Ya. Okey, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'uzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik walhamd qabbalallahu